Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Khairul Azhar bin Maragani. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Penerapan Nilai Etika dalam Interaksi Sosial Masyarakat Majmuk di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli dan saya sendiri Sofwa binti Muhammad Fakiri. Nama saya Alia Hanani binti Ramli. Saya Nur Aisyah binti Abdul Hamid. Saya Adib Aiman bin Nasaruddin. Dan nama saya Hazrin binti Hasri. Semua aspek kehidupan manusia dihubungkan dengan sistem nilai. Nilai-nilai ini berkait rapat dengan pengalaman dan kedudukan peribadi dan ia boleh mempengaruhi motif, alasan dan justifikasi bagi setiap tingkah laku seseorang. Nilai wujud dalam kelompok yang besar seperti keluarga, komuniti, organisasi dan masyarakat. Dan nilai yang terkandung dalam kelompok sosial tersebut mungkin berbeza dan berlainan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk terutamanya, nilai murni dalam mewujudkan perpaduan kaum telah dibincangkan oleh Hasnah Hussein dalam bukunya bertajuk Artikel Kenegaraan dan Hubungan Etnik. Beliau telah mendedahkan beberapa nilai murni yang perlu rakyat Malaysia amalkan bagi menjadikan lagi agenda perpaduan kaum. Antaranya ialah kerjasama, tolak ansur, taat setia, ikhlas, bersangka baik, tolong-menolong, bersimpati, berfikiran terbuka, bersatu dan memahami persamaan dan perbezaan. Pengalaman nilai murni adalah perlu bagi memastikan usaha pemerintah untuk perpaduan kaum di negara ini tercapai. Bagi pandangan berkenaan etika pula, Zahra, Abu Daud dan Nazri memberi penegasan bahawa etika merupakan keupayaan seseorang manusia dalam membezakan perkara betul dan salah berdasarkan pertimbangan pemikiran dan akhirnya melakukan perkara yang betul dan benar. Kajian Abdul Muqsis telah menjelaskan konsep etika yang perlu difahami secara mendalam di mana terdapat 3 dimensi asas mendukung konsep etika yang terdiri daripada aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Menurut Sharifah Hayati pula, etika merupakan himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai dalam membentuk tingkah laku individu, organisasi dan kerjaya. Etika menjadi pengukur kepada penentuan diri manusia dalam konteks interaksi manusia dan alam, interaksi sesama manusia dan interaksi dengan pencipta. Etika dalam kehidupan manusia sejagat memainkan peranan penting dalam pelbagai bidang antaranya pengurusan, perancangan, pembangunan, agama dan ekonomi. Etika yang baik wajar dijadikan teras dalam kehidupan insan bagi mencapai kesejahteraan dan keharmonian hidup. Objektif bagi penyelidikan ini adalah bertujuan mengkaji tentang penerapan nilai etika dalam interaksi sosial antara masyarakat majmuk di Malaysia. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk menganalisis realiti hubungan sosial antara masyarakat majmuk di Malaysia. Seterusnya, penyelidikan ini mengkaji konflik hubungan berlainan kaum yang terdapat mahupun terjadi di negara ini. Latar belakang sosial merupakan suatu jalan dan proses pembangunan yang memberi penerapan kepada pembangunan manusia dan sistem sosialnya. Berinteraksi dalam pembangunan masyarakat adalah berkait program dan aktiviti yang menjurus kepada pengisian nilai dan pembangunan budaya yang dapat mempertingkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nilai juga wujud dalam kelompok sosial yang lebih besar, keluarga, komuniti, organisasi dan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelompok sosial tersebut mungkin berbeza di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, namun lazimnya sistem nilai masyarakat merupakan set nilai representatif yang dihormati, diamalkan dipatuhi oleh semua kelompok sosial secara kolektif. Aspek agama tidak boleh terketepikan. Setiap manusia mempunyai kepercayaan beragama yang berbilang. Di negara Malaysia, kebebasan menganut agama itu telah ditetapkan oleh perlembagaan. Masyarakat perlu menyokong kerajaan dalam tindakan kedaulatan undang-undang dan menggalakkan secara perpaduan negara dengan mengambil tindakan segera terhadap kenyataan pembakar dan tindakan yang provokatif dan boleh membawa kepada konflik dan ketegangan serius yang menjejaskan keamanan, keharmonian dan perpaduan negara. Seterusnya,
metodologi. Pendahuluan kajian ini merupakan satu kajian kes mengenai penerapan nilai etika dalam interaksi sosial masyarakat majmuk di kalangan rakyat Malaysia. Berdasarkan tujuan kajian di atas, dalam bahagian ini akan membincangkan mengenai reka bentuk kajian, populasi dan persempelan, instrumen kajian dan kaedah analisis data. Seterusnya, reka bentuk kajian. Data yang telah diperoleh dari soal sidik yang telah diedarkan kepada responden yang terpilih mewakili populasi kajian. Kajian ini menggunakan soal sidik sebagai instrumen kajian bagi menjawab persoalan kajian yang berkaitan dengan sejauh mana aspek demografi seperti jantina, umur dan jenis pekerjaan serta beberapa soalan yang berkaitan. Seterusnya, populasi dan persempelan. Kajian ini menggunakan pendekatan kajian tinjauan soal selidik untuk menjawab persoalan kajian utama. Pemilihan responden dilakukan secara rawak serta mudah untuk menjawab orang selidik iaitu seramai 103 orang. Instrumen soal sidik yang dibina dan telah disahkan oleh seorang panel iaitu pensyarah UiTM Alur Gajah di bawah Akademik Pengajian Islam Contemporary ACIS. Seterusnya, instrumen kajian. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis soal selidik kerana jenis soal selidik adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan berkesan. Responden dapat memberikan respon yang baik dari segi penyelidikan berbanding dengan kaedah temu ramah. Soal selidik juga berguna dalam membantu mencapai tujuan dan objektif dengan lebih berkesan dan praktikal serta dapat mengelakkan prasangka atau berat sebelah dalam sebuah temu bual. Seterusnya, kaedah analisis data. Langkah pertama dalam menjalankan kajian ini adalah menyediakan satu rangka kerja yang sistematik sebagai rujukan dan panduan bagi melicinkan pelaksanaan kajian. Kajian sebenar dijalankan bermula pada bulan April 2021 hingga bulan Jun 2021. Kajian ini tertakluk kepada satu jangka masa yang ditetapkan. Namun begitu, pengkaji telah mengingatkan kepada responden agar dapat menjawab semua item-item dalam jangka masa lebih kurang 10 hingga 15 minit. Seterusnya, selepas borang soal selidik dikumpulkan, akan diteliti terlebih dahulu oleh pengkaji bagi memastikan setiap borang soal selidik dijawab oleh responden. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan kerosakan alat kajian bagi tujuan analisis. Demografi responden. Pada carta PAI di jadual 1 menunjukkan bahawa rakyat Malaysia sudah pasti mempunyai kenalan mereka yang di mana mereka adalah dari kaum yang berbeza dan agama yang berbeza. Ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia mampu hidup harmoni dengan masyarakat majmuk di sekeliling mereka. Jadual 2 pula di mana cara mereka mendapat kenalan yang berbeza agama dan kaum dan paling tinggi adalah dari rakan pengajian iaitu sebanyak 71.8% dan teman sekerja iaitu sebanyak 68.9% dan yang paling rendah adalah dari keluarga iaitu kahwin campur iaitu sebanyak 24.3%. Seterusnya, seramai 97 responden berkata ya pada carta PAI di jadual 3 di mana mereka pernah atau selalu berinteraksi sosial dengan orang lain. Di jadual 4 pula adalah cara mereka mendapat kajian sumber dan maklumat untuk bersosial. Peratusan paling tinggi adalah melalui media sosial iaitu dengan peratusan sebanyak 86.7%. Manakala yang paling rendah pula adalah mereka berinteraksi melalui ceramah umum dengan ketinggian peratus yang paling rendah sebanyak 51%. Pada jadual 5, seperti kita dapat lihat, majoriti daripada para responden mengatakan bahawa Islam adalah agama yang ingin berdamai meskipun dengan penganut agama yang lain. Sebanyak 23 responden berkata setuju dengan ketinggian peratus sebanyak 22.1% dan 62 responden berkata sangat setuju dengan ketinggian peratus sebanyak 59.6%. Pada jadual 6 ini menunjukkan bahawa kita mampu berdialog secara aman dengan berbeza agama
Pada carta ini juga membuktikan bahawa segala ilmu dan maklumat boleh bertukar dan berkongsi dengan adanya berdialog secara harmoni. Sebanyak 70 responden iaitu bergabungan skor 4 dan skor 5 iaitu sebanyak 67.3% bersetuju bahawa berdialog secara harmoni adalah jalan yang terbaik untuk mendapatkan kehidupan yang damai. Secara keseluruhan dapatan kajian ini, melihat segala maklumat yang telah dibentangkan ini menunjukkan bahawa negara Malaysia mampu hidup harmoni bersama dengan masyarakat majmuk. Perkara ini dapat dilihat sebagai satu langkah yang baik untuk negara Malaysia berkembang pesat dengan keharmonian dan kesejahteraan lestari perpaduan kaum yang amat kuat. Dengan adanya perpaduan yang utuh ini, tidak mustahil Malaysia yang merupakan agama Islam adalah agama rasmi negara mampu mengubah persepsi pandangan dari negara lain terhadap agama Islam dengan menyebarkan keutuhan perpaduan kaum. Kesimpulan dan cadangan. Kajian yang dijalankan ini dapat disimpulkan bahawa interaksi sosial bukanlah sekadar suatu kelompok penduduk sahaja. Malah pembentukan hubungan sosial mereka pernah mempunyai kenalan yang berbeza agama melalui rangkaian lain seperti kenalan dari luar iaitu rakan sekerja, rakan pengajian dan rakan dari media sosial. Hal ini bukanlah suatu perkara yang kecil tetapi sering diperkata dan diperlihat sehinggakan mereka sendiri beroleh maklumat berkaitan interaksi sosial dari media sosial selaras dengan pembentukan era sekarang. Kajian ini juga menunjukkan semua pihak lantas menerapkan interaksi secara harmonis dengan dialog atau percakapan yang menghormati antara satu sama lain, walaupun berbilang etnik dan secara tidak langsung, Islam menunjukkan kebaikan dan perdamaian oleh tanggungjawab masyarakat yang menerapkan nilai etika itu sendiri dalam suatu interaksi sosial. Perbezaan agama bukanlah punca untuk tidak berinteraksi secara beretika, tetapi setiap masyarakat itu sendiri perlu menjaga hubungan baik antara kaum dengan sifat yang terbuka dan menerima budaya dan agama yang dianut masing-masing. Nilai etika ini merupakan suatu komponen yang penting dan amat berperanan dalam konteks penerapan dalam interaksi sosial bagi pembentukan pembinaan interaksi yang berkesan bagi suatu peradaban masyarakat majmuk Malaysia. Ini jelas menunjukkan kebudayaan yang unik dan kompleks oleh setiap etnik akan melambangkan aset peradaban yang mempunyai nilai yang tinggi dalam Malaysia. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian, terima kasih.